A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tanpa kita membuang masa, kita buka dulu majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yadlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat lagi kita bertemu lagi pada minggu yang seterusnya untuk sesi kuliah online kita. Dan Alhamdulillah, bersyukur juga saya dan mengucapkan sebanyak-banyak terima kasih kepada Ustaz Sinan juga masih lagi terus kekal bertenaga untuk meneruskan sesi kuliah. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah pada hari ini kita akan membicarakan tentang memahami rukun-rukun ruqyah yang akan dibentangkan oleh Ustaz Sinar, dan insya-Allah saya akan masuk saya akan control moderate group daripada jauh untuk peserta-peserta lain yang mungkin masuk lewat dan sebagainya. Okey, alhamdulillah, tanpa saya membuang masa dengan lebih lanjut, saya menyerahkan majlis kepada Ustaz Sinar untuk meneruskan sesi kuliah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dan terima kasih kepada Coach Kamarul Azli yang menjadi moderator pada sesi kuliah malam ini dan juga kuliah-kuliah sebelumnya. Sebelum kita teruskan kuliah online, saya ada nampak peserta-peserta baru. Jadi ingin saya sedikit memperkenalkan kuliah online ini dan penceramah dan peserta moderatornya. Kuliah ruqyah online ini ada dua penceramah dan moderator, yaitu saya Aki Sinar Ruqyah, nama pena saya dikenali di media sosial dengan nama Aki Sinar Ruqyah, dan juga Coach Kamarul Azli. Kalau rasa janggal kedengaran suara saya, bahasa saya ingin memberitahu saya dari Sabah. Bahasa saya bahasa Melayu Sabah. Dan Coach Kamarul Azli asalnya orang Perak, tapi dia bertugas di Pahang. Dia seorang engineer. Saya adalah juga lulusan dari universiti, tapi tak perlu saya beritahu apa kerjaya saya sebenarnya. Sama ada saya ejen perisikan, itu pasal saya tutup buka, atau saya ini siapa sebenarnya. Bagi saya itu bukan penting, sebab bukan saya ingin terkenal di media sosial, tapi saya ingin berkongsi ilmu. Ada baiknya saya dari mula COVID-19 saya biasa bertutup muka sehingga sekarang. Mungkin ada baiknya jika suatu ketika ada tuduhan-tuduhan tidak baik kepada saya, terhadap saya, mungkin dituduh ada skandal dan sebagainya, senang saya ingin mengundur diri jika saya tidak berapa dikenali di media sosial. Mungkin dari semasa ke semasa akan tahu juga siapa guru-guru kami, guru Coach Kamarul Azli dan guru saya. Sebahagian guru kami adalah sama. Kami pernah belajar dengan Syekh Abdul Barak sama bin Yasin Al-Mani, peruqyah dari Jordan yang telah lebih 30 tahun berpengalaman dan menulis buku ruqyah sebanyak 14 jilid.
Jadi malam ini kami dan sebenarnya kuliah-kuliah mingguan ini telah kami buat lebih dari setahun, mungkin ada 2 atau 3 tahun. Yang berakam mungkin ada dalam setahun 2 lah yang direkam, sebab ada hamba Allah yang tolong sponsor bayar Google Meet ini. Jadi cara penyampaian kami ada dengan cara temanya ruqyah itu mudah dipelajari, mudah diamalkan. Jadi kami menyampaikan lebih kepada para peminat ruqyah yang baru berjinak-jinak dengan ruqyah dan juga kepada pesakit. Jadi pendekatan kami cuba menyampaikan dengan bahasa yang mudah. Dengan bahasa mudah. Jadi lebih target audiens kami adalah orang yang baru berjinak-jinak dengan ruqyah ataupun pesakit atau keluarga pesakit. Namun jika ada yang ruqyah berpengalaman hadir, kami persilakan. Yang memang dah berpengalaman biasa merawat orang. Contohnya ada seorang kawan kami, sahabat kami, orang Johor, dari masa ke masa dia pandai hadir kuliah online, itu antara dia Rocky Aidil Bakar. Dia dari masa ke masa dan dia juga hadir, ada masanya dia hadir. Jadi kami mengalung-alungkan. Cuma ini kepada yang kalau ada peruqyah berpengalaman, di sini bukan untuk membincangkan secara halus, secara terperinci ilmu-ilmu ruqyah ni. Perdebatan-perdebatan dalam dunia ruqyah tidak kami sampaikan di sini. Kami lebih kepada ruqyah itu mudah, saya sampaikan dengan cara mudah yang orang belajar terus boleh amalkan. Itu pendekatan kan. Oke, sekarang saya akan buka slide. Hari ini saya pula yang kurang sehat, tapi insya Allah kurang sehat sahaja, tidak terlalu sakit, boleh kita teruskan menyampaikan kuliah kita pada malam ini. Kepada peminat-peminat ilmu ruqyah yang ingin mendengar lagi dan melihat lagi kuliah-kuliah ruqyah sebelum ini yang terlepas, bolehlah ke channel Coach Kamarul Azli, Miftahus Salam di YouTube. Ada sebahagian kuliah-kuliah ruqyah yang lalu ada dirakam, boleh tengok semula. Sebab ada masanya yang kuliah-kuliah yang terkini sebenarnya ada kaitan dengan kuliah-kuliah yang sebelumnya. Jadi untuk lebih mudah faham, boleh ikuti kuliah-kuliah yang sebelumnya melalui YouTube. Okey, malam ini saya akan sampaikan kuliah bertajuk memahami rukun-rukun ruqyah. Topik rukun-rukun ruqyah ni ada dibincangkan oleh guru saya, Ustaz Musdar Bustaman Tambusai, seorang Indonesia lulusan Universiti Al-Azhar, dalam kitabnya yang ditulis Fiqh Ruqyah, seperti yang ada dalam gambar tersebut. Tajuknya banyak sebab ia membincangkan tentang ruqyah secara agak komprehensif, Fiqh Ruqyah ni. Jadi saya cuma mengambil sebahagian daripada tajuk.
yang saya rasa penting untuk difahami. Siapa yang ingin mendalami lagi ilmu fiqh ruqyah ni, bolehlah cuba-cuba cari di media sosial, di internet kalau masih ada berjual. InsyaAllah Ustaz Musdar mungkin akan hadir datang ke Malaysia, mungkin ke Sabah untuk membawa Syekh Abu Barak ke Sabah tahun depan. Mungkin dia akan bawa kitab-kitab dia dijual. Biasanya dia di sesi kuliah, bila ada kuliah dia akan bawa kitab-kitabnya. Dan dia ada buat satu kitab baru lagi yang sedang dalam proses, belum siap. InsyaAllah mungkin tahun depan siap. Ustaz Musdar ni dia memang suka menulis. Dia ini adalah rakan kepada Ustaz Somad. Mereka dulu lebih kurang batch yang sama. Sama ada Ustaz Somad lebih senior sedikit dari beliau atau Ustaz Musdar lebih senior sedikit. Cuma fakulti saya kurang pasti. Dia Al-Azhar sama ada sama fakulti atau berbeza fakulti. Jadi malam ini kita akan merujuk kepada topik, kita akan terangkan topik rukun-rukun ruqyah. Okey, tajuk kita kali ini ialah berkenaan rukun-rukun ruqyah. Mungkin sebahagian yang telah pun belajar ilmu ruqyah ni dengan berbagai guru jarang mendengar istilah ini, rukun-rukun ruqyah. Seolah-olah kelihatan sebahagian peruqyah tidak ada mengajar rukun-rukun ruqyah. Sebenarnya dalam kursus, seminar ilmu ruqyah ada diajar rukun-rukun ruqyah ini, tetapi tidak dinamakan rukun-rukun ruqyah. Rukun-rukun ruqyah ini ada dinamakan oleh Ustaz Musdar dalam bukunya Fiqh Ruqyah. Jadi saya sampaikan malam ini rukun-rukun ruqyah tersebut. Rukun-rukun ruqyah ini adalah sekadar nama yang diberikan kepada aspek atau elemen yang penting yang perlu dipelajari dan diketahui dalam ilmu ruqyah. Penamaan ini hanya untuk tujuan pembelajaran. Dia jangan kita samakan dengan istilah rukun dalam ilmu fiqh. Kalau dalam ilmu fiqh, sebagai contohnya kalau disebut rukun nikah. Rukun nikah ni ada 5. Dalam mazhab Syafi'i, iaitu mesti ada pengantin lelaki, mesti ada pengantin perempuan, mesti ada wali, mesti ada 2 orang saksi, dan yang kelima ijab kabul ataupun biasa juga kita sebut akad nikah. Jika salah satu rukun nikah ini tidak wujud, maka pernikahan itu tidak sah. Contohnya, wali si perempuan adalah bapa angkat, bukan bapa kandungnya. Sedangkan bapa kandungnya masih ada. Maka perkawinannya tidak sah. Kalau dibawa ke mahkamah syariah, perkawinan itu, mahkamah boleh mengisytiharkan perkawinan itu tidak sah ataupun memfarakkan perkawinan tersebut. Itu dalam ilmu fiqh. Dalam ilmu ruqyah ni, bila kita sebut rukun-rukun ruqyah, ia sekedar penamaan ilmu. Itu elemen-elemen penting yang perlu diketahui dan dipelajari dan difahami. Maka dia tidak sama dengan rukun dalam istilah ilmu fiqh. Maka dengan itu, jika salah satu rukun ruqyah tidak wujud, maka tidaklah bermakna ruqyah itu menjadi tidak sah. Jika kurang sebahagian rukun atau elemen penting dalam amalan ruqyah,
ia hanya menyebabkan kurang sempurna ruqyah yang dilakukan, tapi tidaklah menjadikan ruqyah itu tidak sah atau ruqyah itu terbatal. Dan kali ini, kuliah ini kita berdasarkan topik dalam buku Fiqh Ruqyah tulisan guru saya, Ustadz Musdar Bustaman Tambusai. Namun saya ada buat pengubahsuaian, bukan bulat-bulat, saya ambil semua, saya ringkaskan dan ada pengubahsuaian untuk peserta-peserta yang baru belajar ilmu ruqyah lebih mudah paham. Terutama untuk kita di Malaysia. Saya paham ada orang-orang kita di Malaysia dia tidak berapa paham jika baca buku-buku tulisan dalam bahasa Indonesia. Sebab bahasa Indonesia ini ada istilah-istilah dia yang berbeza dengan bahasa kita. Contohnya kalau di Indonesia disebut punggung bermakna belakang. Di belakang di antara tulang gayung atau di bawah leher dipanggil punggung juga. Sedangkan kita di Malaysia ini punggung ini adalah bahagian belakang bawah, di selepas pinggang. Jadi ada perbezaan bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia. Oke, saya teruskan slide seterusnya. Jadi rukun ruqyah ini yang diajar oleh Ustadz Musdar pun ada 5. Kalau boleh hafallah untuk kita memudahkan pembelajaran, untuk kita memudahkan ulang kaji. Rukun ruqyah ini ada 5, yaitu pertama roqi, yaitu si peruqyah. Kedua marqi, yaitu orang yang diruqyah, yaitu pesakit. Yang ketiga marqi minhu, yaitu penyakit yang diruqyah. Yang keempat marqi bi, yaitu bacaan ruqyah. Yang kelima marqi fi, yaitu tempat pelaksanaan ruqyah. Saya akan huraikan setiap rukun-rukun ini. Oke, rukun yang pertama adalah roqi. Bahasa Arab roqi, bahasa kita peruqyah. Dan ada setengah orang menggunakan istilah mu'allij, perawat. Di dalam Islam nih, tentang ilmu ruqyah nih, sebenarnya sesiapa saja boleh meruqyah jika belajar ilmu ruqyah. Ilmu ruqyah ini bukan eksklusif hanya untuk golongan tertentu, tapi dia adalah hak orang Muslim, orang-orang beragama Islam. Dia bukan hak eksklusif seorang ustadz, dia bukan hak eksklusif seorang imam, dia adalah hak semua orang, termasuk juga mu'alaf, orang yang baru masuk agama Islam pun dia berhak meruqyah. Sebab meruqyah ini adalah mudah, membaca ayat-ayat Al-Quran dan membaca doa-doa. Menangani penyakit, terutama penyakit yang melibatkan gangguan jin dan sihir, atau ain yang tidak berapa difahami orang, itu yang susah menghadapinya. Kalau kurang ilmu. Tetapi meruqyah itu mudah. Seorang bapak boleh meruqyah anaknya yang tiap malam menangis. Seorang istri boleh meruqyah suaminya yang kena pukau orang. Dia ada 2 pendekatan sebenarnya di Malaysia ni. Ada yang pendekatan menganggap ruqyah ni adalah ilmu yang eksklusif, seolah-olah ilmu yang kita belajar di universiti. Mesti ikut kursus setahun kah, mesti ada examnya, ada tesnya, lulus, diluluskan, sudah lulus, mendapat pengiktirafan, dibenarkan merawat, baru jadi peruqyah. Tapi ada pendekatan yang terkini,
Yang ini sekarang pendekatan ini bukan saja di Malaysia, di Indonesia, tapi di luar negara, di England, di Amerika, di Eropa, pendekatan ruqyah itu mudah. Every Muslim can do ruqyah. Cukup kursus 2 hari, terus orang boleh meruqyah. Ingat, boleh meruqyah. Bapa boleh meruqyah anaknya yang sakit. Bukan maksud boleh membuka klinik atau pusat rawatan ruqyah. Kita tidak mengatakan ini, tapi boleh meruqyah. Kalau seorang itu mu'alaf, dia hanya pandai baca Al-Fatihah, maka dia meruqyah dengan Al-Fatihah sahaja. Dan jangan kita pandang rendah orang yang meruqyah dengan Al-Fatihah sahaja. Sebab ada hadis Nabi. Dan ini antara dalil yang mengatakan ruqyah itu ada di dalam Islam, yaitu sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri meruqyah ketua kampung yang disengat kalajengking. Ada riwayat lain mengatakan dipatuk ular. Dia membaca Al-Fatihah sahaja tanpa ayat-ayat lain, dan orang itu sembuh on the spot masa itu juga. Dan ada riwayat lain mengatakan dia membaca ruqyah 7 kali. Lepas itu dia dihadiahkan, ada riwayat mengatakan dihadiahkan 30 ekor kambing. Bayangkanlah kalau zaman sekarang seekor kambing berapa harga? Kita katakan sajalah RM1.000 satu ekor kambing. 30 ekor kambing dengan membaca 7 kali Al-Fatihah, dia dibayar 3 yang lebih kurang bersamaan dengan RM30.000 Malaysia. 30 ekor kambing. Sedangkan lebih mahal lagi. Kambing sekarang agak lebih mahal. Dan kita tidak katakan sahabat Nabi itu penunggang agama. Kita tidak cakap sahabat Nabi itu tidak ikhlas. Dan mereka tanya Nabi, bolehkah tidak terima upah? Bila mereka jumpa Nabi Muhammad SAW, Nabi membenarkan mereka menerima upah. Dan untuk memberi keyakinan kepada mereka, jangan ragu-ragu menerima upah tersebut. Nabi sendiri minta 1 ekor kambing itu dihadiahkan kepadanya. Jadi ada 2 pendekatan belajar ruqyah ini. Ada yang menganggap satu yang eksklusif, seolah-olah macam kita belajar ilmu kedokteran. Kalau kita belajar di universiti ilmu kedokteran mungkin dalam 6 tahun tamat baru kita boleh jadi dokter, itu pun kita kena pergi hospital, dipanggil lagi in-house, training lagi. Ada yang kena bully oleh dokter senior yang tak tahan berhenti. Ada yang menganggap ruqyah syariah begitu. Tapi tren sekarang termasuk di mereka bangsa, ruqyah mudah. Terlalu ramai orang sakit. Orang Islam sakit terlalu ramai. Kalau kita ketatkan hanya 2-3 orang boleh meruqyah, beribu-ribu orang yang sakit nih siapa nak rawat? Kita galakkan orang belajar ilmu ruqyah untuk meruqyah diri sendiri, tapi ramai yang masih memerlukan peruqyah. So ada orang yang tidak kuat semangat meruqyah. Sahabat saya, kalau sijil dia Quranic Healing Sabah yang berafiliasi dengan Quranic Healing Indonesia atau Quranic Healing International. Dia mempunyai sijil tertinggi. Dia ada sijil tahap 1, tahap 2, dia ada sampai tahap 3. Yang kalau kira betul sijil tahap 3 ini boleh mengajar orang. Saya cuma ada sijil tahap 2. Tapi dia sendiri dia tidak biasa meruqyah. Kalau anak dia sakit, dia panggil saya untuk meruqyah. Nah, jadi dia perlu ada, tidak semua orang ada yang keberanian, kecenderungan. Tapi dari satu sudut memang pendekatan yang sebahagian pendekatan terutama yang terkini di peringkat antarabangsa mengajar ruqyah itu mudah. Baca Quran. Kalau hanya pandai baca Al-Fatihah, meruqyahlah dengan Al-Fatihah sahaja. Nah, tapi masing-masing peganglah pendapat, peguruan masing-masing, jemaah masing-masing. Jadi
bagian pertama ni adalah peruqyah. Dan kalau ada yang mengikuti kuliah-kuliah sebelumnya tentang adab-adab ruqyah, sebenarnya adab-adab ruqyah itu termasuklah dalam rukun yang pertama dan rukun kedua. Yaitu rukun pertama berkenan peruqyah dan kedua berkenan orang yang sakit. Apakah adab-adab dalam ruqyah? Itu sebenarnya sebahagian daripada topik rukun ruqyah, bahagian yang pertama roqi dan pesakit, yang kedua pesakit. Okey, antara perkara yang perlu ada sebagai peruqyah dalam ilmu ruqyah syariah ini, antaranya seorang tu perlulah beragama Islam. Itulah di dalam grup kami, grup Telegram Rawatan Islam, ada seorang dari Sarawak, non-Muslim. Dia minat, dulu dia aktif, posting di grup Telegram Rawatan Islam. Dia kata dia minat ruqyah. Jadi kita jadi serba salah. Nak ajar dia baca Fatihah, 3 qul, boleh ajar, dan ada orang yang non-Muslim pun sekarang pandai baca dalam bahasa Arab. Tapi satu, dia kurang iman. Iman dia kepada Allah. Itu yang jadi masalah. Sedangkan ruqyah syariah ni dia tidak dapat dipisahkan dengan iman, dengan Islam. Jadi kalau siapa yang non-Muslim berminat tentang berkenaan ruqyah syariah ni, boleh belajar dari segi teori. Tapi kalau nak mengamalkan, perlulah mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab perlu baca zikir, perlu baca doa dari hadis Nabi, perlu baca Al-Quran. Ini bukan rawatan yang guna jampi mentera. Yang jampi mentera, non-Muslim pun ada yang pandai baca. Panaku pana marifat, ku pana gunung-gunung runtuh, ku pana batu-batu pecah, ku pana air-air tenang, dan seterusnya. Berkat doa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini kita baca Al-Quran. Dan paling bagus setelah kita belajar ilmu ruqyah, atau beriringan kita belajar ilmu ruqyah, kita juga kalau masih belum berapa mantap kita punya bacaan Quran, kita belajar. Ada orang macam saya belajar dari sekolah rendah, sekolah menengah, dan belajar Al-Quran. Ada orang sudah dewasa baru dia belajar. Macam saya lepas saya kerja, saya belajar lagi kelas mengaji Al-Quran. Jadi kita belajar. Kalau dapat belajar taranum lagi cantik. Bukan semata-mata kerana untuk meruqyah, tapi bagusnya belajar Al-Quran, memperbaiki tajwid, memperbaiki bacaan, alunan bacaan Al-Quran tu, memperbaiki suara. Tanpa kita belajar ruqyah pun memang bagus, memang sunnah kita belajar membaca. Wajib kita belajar baca Al-Quran, tapi membacanya adalah sunnah. Dan bagusnya sunat kita memperbaiki bacaan kita, memperbaiki suara kita. Jadi kita lihat kembali antara syarat-syarat sebagai peruqyah ini yang boleh meruqyah orang. Tidak semestinya buka klinik atau pusat rawatan Islam, tapi yang boleh ruqyah sama ada anak, adik, istri, bapa. Kita perlu mempunyai ciri-ciri. Pertama, beragama Islam. Kedua, mempunyai akidah yang benar. Kalau akidah kita tak berapa benar, ada susah sikit. Kalau akidah kita ada berakidah Syiah, memang merawatlah, tapi cara merawatnya mungkin cara pemahaman Syiah. Kalau ajaran sesat, dia mungkin tidak mengucap 2 kalimah syahadah, dia tidak membaca doa-doa hadis Nabi, dia bukan berzikir ya Allah, mungkin dia akan sebut ya guru yayah, contohnya begitu.
Jadi kalau ruqyah syariah, ada perkataan syariah tuh, mengikut syariat Islam, maka perlulah mempunyai akidah yang benar. Kalau tak mantap akidah, belajarlah. Belajarlah tauhid sifat 20, belajarlah tauhid 3 serangkai, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wal sifat, sifat 20, sifat yang wajib bagi Allah. Allah itu wujud, qidam, baqa. Belajar yang asas-asas. Tak pun sampai belajar ke tahap apa dia itu wujudi, apa itu amrun, apa itu ta'aluk, mana sifat ma'ani yang berta'aluk, mana sifat ma'ani yang tidak berta'aluk. Ada sifat Allah yang wujudi, ada amrun itabari. Itu tak perlulah kita. Kalau nak belajar boleh, kalau kita nak belajar lagi mendalam, tapi untuk kita yang asas-asas. Terutama kalau kita nak merawat ramai orang, kita nak merawat akan sekerja, jiran-jiran, kadang-kadang mereka salah pemahaman akidah mereka. Jadi kita nak perbetulkan, kita kena ada ilmu akidah, ilmu tauhid yang betul untuk mengajar mereka. Kalau tidak, kalau kita tidak ada ilmu itu, kita meruqyah sajalah. Jangan coba-coba mengajar akidah, nanti tersesat jalan pula. Kita nak tunjuk ihdinas siratal mustaqim, tunjuk jalan yang lurus, tertunjuk pula jalan yang simpang siur, ke jalan yang kesesatan pula. Jadi elakkanlah. Saya pernah ada peruqyah muda satu masa tu, ada seorang pengurus restoran tu minta di ruqyah. Dia ada peruqyah senior. Waktu itu dapat datang. Semua muda-muda. Awal 20-an, di bawah 20-an. Hari itu ngam-ngam saya tidak berapa sibuk, saya pun pergilah. Nasib saya pergi. Ada yang satu ni seronok coba bagi ceramah. Saya pun bila saya dengar dia cakap, saya pun cepat-cepatlah bawa diri. Lepas kami minum, setelah ruqyah kami dihidangkan minuman, makanan, cepat-cepatlah bawa tu yang grup-grup perawat muda tu untuk mengundur diri keluar dari rumah keluarga yang diruqyah. Sebab ada mengajar, mengatakan Al-Fatihah itu sangat penting. Sebab Al-Fatihah itu adalah surah yang pertama turun ke bumi. Bila masa pula Al-Fatihah itu surahnya yang pertama turun ke bumi? Kalau ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW pun bukanlah Al-Fatihah, tapi ayatnya ayat Iqra. Tapi kalau dia maksudkan surah yang lengkap, yang pertama, mungkin betullah surah Al-Fatihah. Tapi ini dikata surah yang pertama turun ke bumi. Jadi kalau yang ilmu kurang tu bagus baca ruqyah sajalah. Jangan cuba buat tazkirah, nanti ajar-ajaran yang sesat. Jadi itu yang kedua, mempunyai akidah yang benar. Kena belajarlah ilmu tauhid, ilmu akidah. Jangan terus-terus lompat pergi belajar aku di dalam dia di dalam aku. Payah tuh. Atau mau belajar bahasa semut dulu, belajar bahasa semut, belajar bahasa malaikat, bahasa jin. Belajarlah dulu akidah, itu yang paling penting. Itu paling asas. Akidah, ibadah, dan akhlak. Oke, yang ketiga, meruqyah dengan niat yang ikhlas. Namun kita kenalah ingat, peruqyah yang menerima bayaran, tidak boleh pula kita tuduh dia tidak ikhlas. Tidak bolehlah kita tuduh dia penunggang agama. Sebab memang meruqyah ni boleh menerima upah, boleh menerima hadiah. Seterusnya, seorang peruqyah itu perlulah mempunyai ilmu yang mencukupi untuk membolehkan dia meruqyah dan untuk menasihati pesakit. Kalau dia mu'alaf, cuma tahu Al-Fatihah,
dan 3 kul saja, boleh dia rawat dirinya sendiri, istrinya, ibu bapaknya, mentuanya, anaknya. Tapi janganlah dia terus buka pusat rawatan. Pusat rawatan Sinar Ikhlas contohnya, atau Ruqyah Ikhlas. Ada 100 orang pergi dia rawat, dia akan baca Al-Fatihah 3 kul, Al-Fatihah 3 kul. Tidak salah. Kalau boleh sembuh dengan baca Al-Fatihah dengan 3 kul, macam-macam penyakit boleh sembuh, silakan. Tapi sebaiknya adalah tambahan ilmu. Sebab bila kita meruqyah orang, kita bukan ustaz pun, orang akan bertanya kita macam-macam persoalan agama, hukum hakam agama pun kita ditanya. Yang tidak kaitan dengan ruqyah pun kita ditanya. Ditanya, apakah ustaz, apakah rukun nikah? Kita pun bukan sebenarnya ustaz, berdasarkan yang belajar agama secara akademik. Kita dan kita meruqyah. Tapi ditanya bukan soal ruqyah, ditanya pula rukun-rukun nikah. Atau ditanya pula, bila masa sesuai ya, mandi hadas besar, sekiranya seorang wanita itu dia telah kering daripada haid dan sebagainya. Cuma nasihat saya kepada peruqyah yang bukan, sebab ramai yang pandai meruqyah, dia bukan seorang ustadz dari sudut akademik. Elakkan, kalau tidak tahu cakap saya tidak tahu. Saya tidak tahu jawapannya. Saya tidak tahu hukumnya. Lebih bagus daripada kita balagak tahu, kita bagi jawapan yang salah. Sebab tidak semuanya orang yang pandai meruqyah ini seorang ustadz tahu hukum hakam, fiqh. Dan tidak semuanya orang agama tahu pandai mengamalkan ilmu ruqyah. Contoh guru mengaji saya. Saya ada waktu saya lepas saya dari universiti, saya bekerja, saya belajar mengaji kelas dewasa. Sebelum itu saya sudah sekolah rendah, saya sudah belajar mengaji, sudah pandai membaca Al-Quran, sekolah menengah. Lepas itu saya masuk universiti, sebalik saya ada kawan-kawan nih, rekan sekerja, dia kata, oh, kumpul-kumpul untuk belajar lagi mengaji kelas dewasa. Kami bermula dari Iqra. Tidak kira seorang itu pandai Al-Quran, sudah pandai baca Al-Quran atau tidak, semua bermula dengan Iqra. Ada kebaikannya juga belajar bermula dengan Iqra, sebab kita akan belajar memantapkan sebutan-sebutan makhraj huruf. Jadi guru mengaji saya sendiri. Dulu dia ada buat dia ada mengajar mengaji juga budak kanak-kanak. Dia ada buat air penawar. Lepas saya cubalah pancing-pancing kurik-kurik nak belajarlah kunun ilmu-ilmu rawatan dan sebagainya. Guru mengaji saya panggil dia Habib. Dulu saya sangka nama dia Habib, rupanya dia bukan namanya sebenarnya Habib. Habib itu karena dia orang Indonesia tapi keturunan Arab, keturunan Habib. Saya cobalah, dia bagi tahu saya sendiri. Dia kata jangan tanya saya tak pandai. Ilmu merawat nih, ilmu bacaan Quran untuk merawat dia tak pandai. Dia hanya pandai mengajar mengaji. Dia guru mengaji saya. Dia perbetulkan tajwid saya. Tapi kalau hal merawat dia kata jangan tanya dia. Jangan belajar dia tak pandai ilmu itu. Jadi tak semua orang agama, guru mengaji Quran pun pandai ruqyah. Dan tak semua orang yang pandai ilmu ruqyah berani merawat orang di tengah malam, orang kerasukan jin harimau, jin naga, tapi dia seorang ustadz yang kalau disuruh berkhutbah Jumat pun boleh, tak semestinya. Ada seorang perawat yang dia boleh baca khutbah Jumat, ada perawat jadikan imam baca tahlil pun dia tak berapa pandai. Jadi itu kita kena akui. Jadi kita kena ada ilmu meruqyah. Itu yang nomor 4, ilmu yang cukup. Tak salah semestinya ilmu itu terlampau mendalam, tapi asas-asas ilmu itu ada. Yang kelima, kita perlulah amanah dan menjaga rahsia pesakit. Ini ada dihuraikan lebih mendalam sebelum kuliah-kuliah sebelum ini berkenaan dengan adab-adab ruqyah. Keenam, istiqamah dalam berzikir.
Setiap orang yang masuk ke dalam dunia ruqyah ni, dia mula-mula kadang-kadang dia start ruqyah dirinya sendiri, istrinya. Lama-lama ada orang dengar dia pandai meruqyah pun minta tolong rawat diri dia, rawat anak dia, terus lama-lama ramai orang minta dia ruqyah. Dan orang kalau dah begitu tahap banyak dah, ramai dah orang minta ruqyah, sebaiknya kita kena istiqamah dalam berzikir. Pilihlah wirid-wirid tertentu untuk kita baca harian. Contohnya dalam perguruan saya, kalau saya anak murid saya galakkan sama ada baca manzil atau ayat-ayat ruqyah setiap hari. Untuk tujuan dia satu, melancarkan supaya kita hafal, kita lancarkan bacaan. Kedua, sebagai pendidik diri. Ada perguruan lain dia ajar suruh baca 10 ayat asas, 10 ayat asas kedua. Kalau ada perguruan lain macam Darussalam, dia ada 10 amalan kendiri pertama, 10 amalan kendiri kedua. Masing-masing ada dia punya amalan wirid harian dia. Jadi sebaiknya seseorang itu dia perlu ada wirid harian dia. Antara yang paling bagus itulah manzil, ayat-ayat ruqyah, al-maksurat, atau zikir pagi dan petang. Boleh diamalkan. Yang ketujuh, berdakwah itu perlu diutamakan semasa memberi rawatan ruqyah. Ikutlah kaedah tiga langkah yang pernah saya ajar dahulu, yaitu kita bagi tazkirah sebelum memulakan ruqyah, kita dan selepas pun ruqyah kita bagi nasihat-nasihat lagi pada pesakit dan keluarga pesakit, itu yang sebaiknya. Oke, kita teruskan. Rukun yang kedua adalah marqi ataupun pesakit, orang yang hendak diruqyah. Kadang-kadang tu yang hendak diruqyah bukan pesakit, rumah nak diruqyah, sebab selalu rumah tu dikatakan haunted atau pejabat tu dikatakan haunted, selalu bunyi macam-macam, bunyi perempuan menangis lah dan sebagainya. Jadi ada masanya yang marqi ini bukan semata pesakit, tapi yang diruqyah tu adalah rumah dan kenderaan. Oke, tapi untuk malam ini kita tumpukan kepada pesakit manusia. Jadi orang yang diruqyah itu yang kalau Indonesia disebut pasien atau pesakit, perlu juga mempunyai beberapa ciri-ciri agar cantik ruqyah itu, amalan rawatan ruqyah ini berjalan lebih cantik, lebih teratur, lebih lancar. Yaitu yang pertama, pesakit perlu mendengar nasihat peruqyah dan cuba komitmen dengan ajaran Islam. Jika peruqyah kata pakailah tudung, sebaliknya pesakit pakailah tudung. Kalau peruqyah itu kata kalau selama ini kamu tak solat, sekarang solatlah. Pesakit itu dengarlah nasihat. Kalau peruqyah itu kata sebaiknya kamu amallah zikir tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca 100 kali setiap hari. Atau ada mungkin peruqyah lain ajar, bacalah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak 100 kali. Dengarlah nasihat peruqyah, amalkanlah. Kalau ada pula peruqyah macam Syekh Wahid Abdul Salam Bali, selepas dia meruqyah pesakit, dia suruh pesakit dengar bacaan-bacaan Al-Quran dulu dalam bentuk keset, sekarang bentuk CD atau MP3. Dia ada kata bacalah surah, dengarlah surah Yasin, pagi siang surah Yasin, dengan mungkin surah As-Saffat, malam dengan surah Jin, dengan surah Ad-Dukhan. Lepas tu nanti 30 hari kemudian, 60 hari kemudian disuruh datang setelah dengar MP3 bacaan-bacaan Quran tersebut. Baru dia suruh datang balik, baru dia ruqyah lagi semula. Jadi dengar
ikutlah apa yang dinasihati. Kecuali yang perawat itu membuat nasihat yang tak betul punya nasihat. Dia suruh cari kambing hitam, dia suruh sembelih, lepas tu darah kambing hitam dipercik di mana-mana. Dia suruh cari tempayan yang berumur 100 tahun untuk ritual-ritual tertentu, itu jangan ikut. Sebab belum tentu itu peruqyah syar'i. Yang peruqyah yang syar'i ini kalau dia bagi nasihat, nasihat itu memang ada dalam Islam, ada dalam hadis, ikutlah. Yang kedua, pesakit perlu memasang niat yang baik, yaitu perlu rela dan ikhlas mendapatkan rawatan ruqyah. Bukan nak tes yang nak jumpa coach Kamarul atau Aki Sinar Ruqyah, nak tes hebatkah mereka ni? Hebatkah dengan yang pesakit jumpa perawat dahulu? Mana lebih hebat? Bukan niatnya begitu. Niat nak minta berdoa kepada Allah, dipertemukanlah kita dengan perawat yang sesuai dan ikhlas kita minta rawatan. Ikhlas bagi hadiah sesuai. Orang tu dari perawat tu dari Johor, kita tinggal di Perak, perawat dari Johor atau dari Pahang. Janganlah masuk dalam sampul surat kasih RM5 saja. Banyak tol tu dia kena bayar. Tol setiap jalan dari Pahang, dari Johor ke Perak. Bagilah yang setimpal hadiah. Jadi kita perlu juga, pesakit perlu rela dan ikhlas. Yang ketiga, pesakit juga perlu meyakini bahawa Allah telah jadikan Al-Quran itu sebagai syifa, penyembuh daripada berbagai aspek. Yang keempat, perlulah kita tawakal dan bersabar jika tidak cepat sembuh. Tidak boleh istijal, itu tergesa-gesa. Dalam perkara ini, perawat memainkan peranan untuk selalu menasihati pesakit. Pesakit agar bersabar. Jangan terlalu tergesa-gesa nak sembuh. Bila jumpa Allah dah takdirkan jumpa perawat syar'i, tapi satu sesi rawatan belum sembuh, terus dia tinggalkan perawat syar'i itu, dia pergi pula ke Thailand, ke Saman Thailand, pergi pergi minta rawatan dengan Bomo Siam. Bukan berkurang sakitnya, bukan sembuh, makin jin yang asalnya mengganggu dia cuma 5 ekor jin, sekarang jadi 100 ekor. So, tambah, bila dia pergi Thailand, bertambah lagi jin yang mengikuti dia. Lagilah banyak. Akhirnya pergi juga jumpa perawat syar'i untuk dirawat, untuk dihalau jin-jin yang mendampingi dia. Jadi perlulah tawakal dan bersabar. Dan perawat kena bagi nasihat. Seorang bapa yang merawat anaknya atau merawat istrinya kena bagi nasihat. Istri dia yang sakit, anak dia yang sakit, katakan anak dia remaja, untuk bersabar. Yang kelima, jangan memerintah peruqyah. Seolah-olah kita ni yang doktor atau kita ni yang ketua. Dan peruqyah itu adalah kuli kita, pekerja kita. Peruqyah kata mungkin ini kita kena penyakit ain. Kita pula bagi tahu peruqyah, saya tak kena ain, saya kena sihir. Ustaz kena rawat saya, rawatan sihir, saya kena sihir. Tapi peruqyah itu tengok simptom-simptom kena ain. Kita pula yang ajar. Kalau kita yang begitu aja, bagus kita rawat diri kita sendiri, kan? Begitu. Atau kita arahkan. Saya boleh juga diarahkan, disuruh baca, saya baca tanpa menyentuh, dia suruh sentuh kaki dia yang sakit apa, boleh saja disentuh mana, diarahkan selagi yang boleh dibuat lah. Jangan saya disuruh buat yang tak boleh, disuruh buat perkara-perkara syirik. Tapi bayarlah. Ini disuruh kita yang tentukan, dia yang tentukan masa, bila masa dia free untuk kita rawat dia.
dan kita yang kena pergi ke rumah dia, dan masa dia yang tentukan, tarikh dia yang tentukan. Tapi lepas tu hulu salam, hulu sambung surat RM1 saja, RM5 saja. Kalau bayar saya RM1,000 boleh. Dia nak saya naik kapal terbang dari Sabah ke mana? Ke KL boleh. Tapi bagilah RM1,000. Jadi peruqyah dah nak bantu. Peruqyah ni pun ada kerja yang lain. Macam Coach Kamarul. Coach Kamarul ni seorang engineer. Engineer ni adalah seorang yang sibuk. Dia ada tugas hakiki dia yang banyak dia perlu jaga. Dia ada mesyuarat, ada pembentangan. Jadi kalau nak suruh dia ke mana? Ke Kedah, ke Perak, dia mana ada masa? Boleh, bagilah dia 2-3 ribu. Mungkin sanggup. Saya pun sanggup kalau dibagi 3 ribu. Tiket kapal terbang berapa? Pulang balik Sabah ke Semenanjung berapa? RM1,000. Kalau 3 ribu ada lagi lah 2 ribu. Jadi janganlah kita seolah-olah kita ni doktor, sebenarnya kita ni ketua, seolah-olah kita ni ketua menteri, menteri besar mengarahkan orang. Bertindaklah sebagai orang yang sakit, dengarlah nasihat peruqyah. Kalau peruqyah itu kata dia cuma free hari Sabtu atau hari Ahad pagi, hari Ahad pagi lah kita jumpa. Kalau nak juga itu peruqyah ke rumah kita, bagi dia RM1,000. Saya rasa dia akan cari jalan tuh macam mana juga ke rumah. Tapi janganlah kasih dia RM1, nak suruh dia pergi ke rumah kita. Dia tinggal di Johor, kita tinggal di Perak. Nak kasih dia RM1 saja atau RM10. Dia banyak komitmen lain, dia ada kerja yang lain, mungkin dia cikgu. Hari Ahad pun dia kena pergi ke sekolah, ada aktiviti. Jadi kita pesakit pun kena faham. Kita bukan saya peruqyah kena ikhlas, kita pun kena ikhlas. Oke, seterusnya. Oke. Rukun yang ketiga disebut marki minhu. Ini istilah yang digunakan dalam kitab Ustadz Musdar Tambusai, yaitu dia gunakan istilah marki minhu yang maksudnya penyakit yang diruqyah. Inilah istilah dalam kitab Ustadz Musdar Tambusai, dia yang buku dia bertajuk Fiqh Ruqyah. Itu, dan apakah yang boleh dirawat dengan ruqyah syariah ini? Ruqyah syariah ini kita boleh rawat satu penyakit gangguan jin. Ini kedokteran, orang yang belajar kedokteran medical dari universiti dari Ireland, dari Rusia, mereka mungkin boleh membedah, mungkin dokter pakar mata, pakar jantung. Mereka tidak akan dapat rawat sakit gangguan jin sebab tidak ada dalam sukatan mata pelajaran mereka di universiti merawat sakit akibat gangguan jin. Ini memang peruqyah. Ada lagi golongan yang lain yang boleh juga rawat, yaitu tukang sihir, bomo atau dukun. Tapi selalunya ada kesan sampingan lah. Kadang-kadang bukan jin lari, daripada 1-2 ekor jin yang mendampingi kita jadi bertambah, jadi 100 ekor. Sebab yang perawat ini dia ada pelihara 1.000 ekor jin. Susah dia nak bagi makan tiap bulan 1.000 ekor. Jadi dia pun nak bagi-bagilah kepada pesakit jin-jin dia. Kononnya sebagai pendinding, pendamping, penjaga rumah pesakit, penjaga diri pesakit. Sebenarnya dia nak lepaskan jin dia itu. Dia tak sanggup dah bagi makan jin dia dah. Terlalu banyak. Dia nak bagi-bagi kepada orang lain. Itulah kadang-kadang pesakit jumpa macam nampak baby lah, dalam mimpi, dia sambut lah. Ada dalam mimpi orang bagilah hadiah konon, dia terima rupanya. Dalam mimpi itu dia terima jin yang nak dibagi kepada dia. Dalam mimpi cara itu berlaku. Jadi ruqyah, kita boleh amalan ruqyah ini untuk
merawat penyakit gangguan jin. Ingat, kita merawat, yang menyembuhkan adalah Allah, bukan kita, bukan manusia yang menyembuhkan. Yang kedua, ruqyah syariah juga boleh merawat penyakit akibat sihir. Dan biasanya penyakit akibat sihir ini juga melibatkan jin. Jin yang bekerja sama dengan manusia yang mengamalkan ilmu sihir. Yang ketiga, penyakit ain. Penyakit ain ini yang ramai tidak berapa tahu. Termasuk juga perawat-perawat yang bukan perawat syar'i. Perawat-perawat Islam tapi yang dia campur adukan dengan ilmu kesaktian, ilmu jurus-menjurus. Ramai yang masih tidak berapa paham penyakit ain ini. Kalau siapa yang kena penyakit ain, dia punya ciri-ciri ini mirip kena penyakit sihir. Sebaiknya dapatkan rawatan daripada orang-orang yang ada belajar tentang penyakit ain ini. Contohnya, pergilah Pahang, dapatkan rawatan dengan Coach Kamarul Azli, atau pergi ke Terengganu, dapatkan rawatan dengan Ustadz Ahmad Salihin, atau pergi ke Johor, dapatkan rawatan dengan Aki Ahmad Rida, dengan Roke Aidil Bakar, atau pergi ke Kedah, dapatkan rawatan dengan Pak Ngah atau Khairul Azmi. Dia peruqyah di Kedah. Dia lulusan, dia belajar sampai tamat dan dapat ijazah daripada Darussyifa Kedah. Sebelum itu istri dia sakit. Dia selalu minta saya rawat dan tunjuk ajar dia. Istri dia orang Sabah. Minta tunjuk ajar sampai satu perikat dia semakin minat ilmu ruqyah ini. Saya nak dia belajar ilmu ruqyah aliran saya, Quranic Healing Sabah atau Quranic Healing International. Tapi tidak ada di Kedah, dia belajar Darussyifa pun oke juga, bagus. Nah, dia belajar Darussyifa. Cuma kalau dia belajar Darussyifa kan dia banyak syarat-syarat, kena setiap ahli itu kena patuhi lah syarat-syarat setiap perguruan masing-masing kan. Jangan langgar, sebab kalau langgar nanti akan dilucutkan keahlian. Jadi banyak sekarang agak ramai lah, tapi dia akan berkurang semula tahun depan. Apabila Akta 775 dikuat-kuatkan sepenuhnya, mungkin akan makin kurang lagi pula orang yang coba membantu meruqyah. Sebab siapa tidak mendaftar di bawah Akta 775, kalau cakap sabar kedapatan dijumpai ada orang mengadu kita merawat tanpa kita berdaftar di bawah Akta 775, boleh kena denda maksimum 30.000 untuk kesalahan pertama. Kalau 2 kali melakukan kesalahan, 50.000 maksimum. Tidaklah kita kena denda sampai begitu, itu maksimum. Tapi memang ribu-ribu jugalah mungkin kita akan kena denda. Orang cuma bayar kita, pesakit bayar kita 10 ringgit dalam satu surat. Kita perlu bayar kerajaan 5.000. Jadi berbalik kan tidak. Mungkin akan ada orang merawat secara senyap-senyap lah. Tapi kalau ada orang buat aduan, bersedialah cari lawyer. Tapi cari lawyer, nak bayar lawyer pun mahal juga, ribu-ribu untuk membela. Dah jadi undang-undang gitu. Dan ramai orang tersilap sangka. Akta 775 ini adalah untuk mengawal supaya jangan orang yang merawat bukan cara Islam untuk merawat. Akta 775 ini bukan akta di bawah kuasa bidang kuasa Jabatan Agama Islam. Dia di bawah bidang kuasa Menteri Kesihatan. Dia adalah akta macam kita mau trading license, lesen perniagaan. Dia bukan lihat nih yang orang merawat cara urutan, cara akupuntur, cara bekam pun boleh mendaftar. Dia ada kategori tertentu. Dia bukanlah akta untuk mengawal jangan orang ikut ajaran sesat. Ramai yang yang mungkin masih tidak berapa paham. Dan senang kerajaan nak pantau. Kalau dah berdaftar, kerajaan bila masa boleh cek
berapa pendapatan, dia akan cek, kamu udah berdaftar kan, berapa pendapatan kamu 1 bulan, 1 tahun, wih banyak nih, boleh kena perlu bayar income tax nih. Senang kerajaan nak pantau. Kalau udah berdaftar, sebab kita dianggap macam berniaga. Betul. Tapi itu nantilah, itu Akta 775 itu perlu ada perbincangan khusus dan di kalangan peruqyah sejalah yang sesuai. Pesakit tidak perlu terlibat, tidak relevan kepada pesakit. Jadi kita teruskan, ruqyah syariah juga nih boleh juga untuk merawat penyakit fizikal. Penyakit fizikal, sakit bahu, sakit otot, lumpuh, darah tinggi, kencing manis, cancer. Ingatlah kita kata bukan kita boleh menyembuhkan adalah Allah. Kita boleh rawat dengan ruqyah syariah. Dan penyakit fizikal ini pun juga perubatan medikal di hospital, di klinik pun boleh rawat. Dan jangan kita larang kalau orang dah kena cancer, minta kita ruqyah, kita boleh bacakan ruqyah. Kita boleh bacakan ayat-ayat Quran, hembus nafas ke air dan bagi orang tu untuk minum. Tapi kita tidak boleh jadi seolah-olah macam doktor memandai-mandai aja, janganlah kamu buat kemoterapi, janganlah kamu makan obat yang diberi dokter. Itu tidak boleh. Itu di luar bidang kita. Itu bidang kedokteran. Kalau pesakit sudah pergi hospital, pergi dokter dan diberi obat, terpulang pesakit. Nak makan tak makan itu keputusannya. Kita tidak boleh mempengaruhi dia untuk jangan mendapatkan rawatan hospital. Jangan, kita tidak ada hak, kita di luar bidang kuasa kita untuk melarang pesakit untuk makan obat. Kita peruqyah, kita bukan dokter. Kita peruqyah, kita bukan profesor bidang kesehatan. Jangan kita ambil kerja dokter. Kita cuma merawat, baca Al-Quran, memohon, berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan apa-apa sakit yang dideretai. Kelima, ruqyah juga boleh merawat penyakit jiwa, penyakit mental, depression, anxiety, bipolar, boleh. Boleh merawat. Sembuh itu Allah yang tentukan. Dan rawatan medikal pun ada juga untuk penyakit mental ini. Jadi kita kena ingat, merawat. Kata kuncinya adalah merawat. Bukan kita menjamin menyembuhkan. Sebab bukan kita yang menyembuhkan, tetapi Allah yang menyembuhkan. Peruqyah hanya berusaha merawat, hasilnya pula kita serahkan kepada Allah yang menentukan. Oke, seterusnya kita pergi kepada rukun keempat, marki B, yaitu bacaan ruqyah. Marki B ini adalah bacaan di dalam ruqyah. Biasanya daripada ayat-ayat Al-Quran, zikir dan doa daripada hadis Nabi. Ingat, setiap peruqyah, setiap perguruan, setiap jemaah ada ayat-ayat Al-Quran yang peruqyah itu jemaah itu suka baca, atau memang ada dalam silibus dia. Ada yang ajar manzil. Kalau Ustadz Rawatan Al-Manarah, Ustadz Jahid Aziz Siddiq, dia yang bacaan yang selalu dia gunakan adalah manzil untuk merawat. Ada yang mengajar 10 ayat pertama, 10 ayat asas kedua, ada yang ajar 10 amalan pendinding, amalan kendiri pertama, 10 amalan kendiri kedua. Jadi di mana kita belajar? Kalau belajar dengan saya akan suruh amalkan hari-hari sehingga lancar, dan itulah juga bacaan asasnya, yaitu ayat-ayat ruqyah ataupun manzil. Sebab saya ada diijazahkan manzil. Saya ada belajar dan juga diijazahkan manzil, dan ayat-ayat ruqyah ini saya belajar dari beberapa orang lah, guru. Nah, jadi ikut perguruan masing-masing. Jadi setiap perguruan itu ada.
dia punya, atau peruqyah itu ada dia punya susunan ayat-ayat dia. Contohnya Syekh Abu Al-Bara Usama bin Yasin Al-Ma'ni. Di dalam bukunya dia ajar senarai ayat ruqyahnya berbeza dengan yang diajar oleh Syekh Wahid Abu Salam Bali. Kalau Syekh Wahid Abu Salam Bali dia biasanya yang 20 kelompok ayat yang kebiasaan dibaca oleh Ustadz Sarhan, Coach Kamarul dan juga saya. Tapi kalau Syekh Abu Al-Bara, kalau kita tengok beberapa kitabnya, ada tuh sampai 50 lebih senarai ayat. Tapi kalau dia datang ke Malaysia, dia ajar yang berdepan, dia cuma ajar lebih kurang 8 ayat saja. Yaitu Al-Fatihah, 4 ayat awal surah Al-Baqarah, ayat kursi, dan boleh juga 2 ayat selepas ayat kursi, ayat amanah Rasuluh, itu ayat terakhir surah Al-Baqarah, Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu yang diajar kalau kuliah berdepan. Tapi kalau dalam kitab dia ada lebih 50 ayat. Dan sebenarnya tidak penting, bukan tidak penting, tapi mana-mana pun boleh. Nak baca 20 kelompok ayat, nak baca 50 ayat, nak baca 8 ayat, atau nak baca Al-Fatihah saja 7 kali, boleh. Yang penting faham dan ada ilmu, tahu macam mana nak baca, tahu macam mana nak memilih ayat. Dulu saya ada bagi kuliah, macam mana seorang peruqyah ini memilih ayat-ayat untuk dibaca. Kita pasti ada sempat direkam atau tidak. Kalau ada rekaman boleh tengoklah di channel Coach Kamarul Azli Miftahus Salam tentang cara seorang peruqyah itu memilih ayat-ayat ruqyah. Jadi saya tidak akan huraikan panjang lebar. Pernah disampaikan bab bagian memilih ayat ini. Malah ada beberapa kuliah kita tentang ayat-ayat ruqyah. Malah ada kita ijazahkan lagi dalam kuliah online kita dahulu. Bolehlah tonton, buatlah search carian di channel Coach Kamarul Azli untuk tonton kuliah-kuliah ruqyah tersebut. Seterusnya, yang rukun yang kelima, elemen yang terakhir ini, markifi, yaitu tempat pelaksanaan ruqyah. Kalau seorang tu dia ada buka pusat rawatan ruqyah, dia memang dah cantik dah tempat tu tersusun, ada bilik ruang untuk menunggu, bilik untuk rawatan, ada kursi dan sebagainya, dah tersusun lah, tempat tu dah cantik dah. Tapi ada masanya peruqyah, dia meruqyah di rumah pesakit. Jadi di rumah pesakit tu kalau dia perlu ada kesesuaian lah. Dan ini kita di luar kawalan kita lah. Kadang-kadang kita nasihatkan pesakit kan, kita nampak gambar-gambar yang tidak sepatutnya melekat di dinding. Kita minta turunkan gambar tu, dia tak nak kan, keluarga pesakit tak nak. Dengan kita meruqyah di sana juga TV berpasang. Taklah, patut switch off lah TV tu kan. Kita dah bagi hint-hint supaya di switch off, tak juga faham-faham. Masih ada yang menonton TV. Kan? Begitu. Jadi itulah kalau contohnya rukun kelima ini tidak dapat dilaksanakan, masih boleh dilakukan ruqyah, cuma mungkin kuranglah sempurna. Jadi antara perkara-perkara penting yang kita perlu ambil perhatian, rukun markifi, yaitu tempat pelaksanaan ruqyah ini adalah, pertama, tempat meruqyah itu perlu di kawasan yang mahram pesakit wanita juga boleh hadir. Contohnya kita pergi ke rumah pesakit, kita merawat di ruang tamu.
Jangan kita ke rumah pesakit, lepas tu kita suruh bapak pesakit, abang pesakit tunggu di luar ruang tamu, kita dengan pesakit di dalam bilik tidur. Dalam bilik kamar, bilik berdua saja rawatan. Tak boleh. Itu bukan ruqyah syariah. Macam-macam boleh berlaku kalau begitu. Jadi mestilah macam contohnya di ruang tamu yang pesakit pun ditemani oleh keluarga dia. Kedua, kawasan tempat meruqyah perlulah selamat untuk pesakit. Kita rawat di ruang tamu tu ada pintu dekat dengan dapur. Kalau kawasan dapur tu boleh ada pintu yang boleh ditutup, tutuplah. Kalau tidak, coba suruh pesakit tu duduk jauh sikit dari kawasan. Sebab takut nanti dia kerasukan, dia pergi ke dapur, dia ambil pisau, dia tikam ahli keluarga dia. Jadi kita nak tengok kesesuaian tempat tu selamat untuk pesakit. Atau contohnya kita pesakit tinggal di apartmen, di tingkat 6 apartmen. Bila kita masuk, nombor 1 yang paling kita bagi tahu keluarga, yang perlu kita jaga, bagi tahu keluarga, cek tingkap semua dah bertutup, dah berkunci. Pintu dah kunci. Sebab kita tak nak pesakit tiba-tiba terjun daripada tingkat 6, matilah kalau dari tingkat 6 terjun. Jadi pastikan tempat tu sesuai. Kalau dibangun tempat yang tinggi, pastikan pintu bertutup, berkunci, tingkap bertutup tentunya. Yang ketiga, jika kita nampak banyak jimat di rumah tu bergantung-gantung atau gambar-gambar tu bentuk jimat, hazimat, gambar-gambar di rumah tu. Jadi kalau dapat dengan cara dakwah, dengan cara halus, minta mereka turunkanlah gambar-gambar tu. Cuma cara saya kalau saya pendekatan dakwah, kalau saya nasihat secara lembut lah. Kalau dengan nasihat tu, okey, tak dengan nasihat pun saya rawat jugalah. Atau kadang-kadang saya tak tegur, ada gambar tu tak sesuai. Nanti saya datang kali kedua, sesi ketiga, sesi keempat meruqyah, keluarga sakit dah yakin dengan saya, baru saya nasihatkan. Ini gambar tak boleh nih, gambar tulisan ayat Quran tapi dalam bentuk burung, dalam bentuk ikan, tak boleh nih, perlu diturunkan. Baru saya akan nasihatkan. Setelah mereka ada keyakinan, ada confident dengan saya, baru saya bagi nasihat. Jadi terpulang kepada pengalaman masing-masing. Macam mana pendekatan dia untuk yang rukun kelima ni. Keempat, yang saya beritahu tadi, patutnya tutuplah TV, tutuplah radio. Malah pesakit, ahli keluarga pesakit yang juga mau dia dengar ruqyah kan, janganlah tengok handphone tu, tengok Facebook, tutup, masukkan dalam poket, masukkan dalam beg, dengar bacaan Quran. Sebab kadang-kala pesakit tu rupanya punca dia sakit bukan dari dia. Sebenarnya tu jin saka dari ibu bapa dia atau dari abang dia, dari kakak dia menurun kepada dia. Jadi rupanya abang dia, kakak dia, ibu bapa dia pun perlu diruqyah. Jadi walaupun rasa tidak sakit, dengarkanlah bacaan ruqyah tu. Jangan yang pesakit kerasukan saya disuruh mendengar. Tapi ini kepandaian orang yang meruqyah tu bercakap dengan pesakit dan keluarga pesakit dengan cara dakwah. Cara lembut, lemah lembut, halus. Kalau saya itu biasanya kalau sesi ketiga, keempat itu bukan sesi yang pertama, sesi yang seterusnya rawatan baru saya bagi nasihat tingkat demi peringkat. Sebab kalau kita bagi nasihat yang pertama dengan keras, haram nih, haram, tak boleh, haram. Mungkin lepas tu mereka tak panggil lagi kita untuk merawat. Jadi jangan, kalau sebaiknya jangan dulu pendekatan hukum, tapi pendekatan dakwah. Sentuh dulu hati mereka. Bila hati mereka dah tersentuh, senang mereka mendengar nasihat kita. Itu yang nasihat saya kepada peminat-peminat ruqyah yang baru berkecimpung dalam dunia ruqyah. Jadi itu 5 rukun tu, dan kita pun sampailah kepada penutup. Jadi kesimpulan dia,
ruqyah kita perlu pelajari beberapa elemen atau aspek penting dan lain perguruan lain penamaan istilah-istilah dia. Pada malam ini kita istilahkan antara aspek-aspek penting, elemen-elemen penting ini kita sebut sebagai rukun-rukun ruqyah. Saya gunakan istilah ini daripada istilah yang digunakan oleh guru saya, Ustaz Mustar Bustaman Tambusai, di dalam kitabnya yang berjudul Fiqh Ruqyah. Bila kita belajar dengan ada istilah-istilah dia, kita akan dapat belajar secara tersusun. Kita boleh belajar saja tanpa ada istilah-istilah tapi tidak tersusun. Apabila dibuat buku atau dibuat satu silibus, kita akan dapat belajar tersusun, lagi cantik pembelajaran kita, sepatutnya lagi mudah kita faham. Maka penting kita belajar ilmu ruqyah ini secara tersusun, terutama apabila kita ingin merawat istri kita, suami kita, anak kita, ibu bapak kita, adik kita. Lebih bagus kita belajar ilmu ruqyah ini secara tersusun untuk memudahkan pembelajaran, pemahaman, dan untuk memudahkan kita mengamalkan. Jadi itu penutupnya. Saya akan tutup slide sebelum saya serahkan sesi seterusnya, yaitu sesi soal jawab. Saya serahkan nanti kepada moderator kita. Saya tutup dulu. Ini habis itu baru saya serahkan kepada moderator kita untuk sesi soal jawab. Saya akan tutup slide. Oke, dengan itu selesailah kuliah saya berkenaan rukun-rukun ruqyah. Sekarang kita akan masuk sesi soal jawab, dan dengan ini saya serahkan majlis ilmu kita ini kembali kepada moderator kita, sahabat saya yang saya hormati dan saya sayangi, kepada Coach Kamarul Aziz. Silakan Coach. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Sinar atas kuliah yang telah diberikan. Okey, semoga perkongsian ilmu ni bermanfaat untuk semua. Okey. Sekarang kita buka kepada sesi soal jawab. Yang mana yang nak bertanya soalan boleh bertanya kepada soalan-soalan berkait dengan rawatan ruqyah ataupun rawatan Islam, boleh bertanya. Nak bercakap secara langsung juga boleh, nak type soalan juga di ruangan mesej juga boleh. Okay, kita buka kepada sesi soalan. Yang mana yang ada soalan boleh bertanya soalan dulu, insyaAllah. InsyaAllah sesi soalan ni lah yang akan membantu kita menambahkan lagi kefahaman kita tentang ruqyah syariah. Okay, boleh bertanya juga tentang hal-hal isu semasa yang terkait dengan ruqyah juga, insyaAllah boleh. Okay, kami admin akan cuba untuk bantu untuk menjawab soalan, insyaAllah. InsyaAllah kita akan tutup sesi kuliah kita lebih kurang pada pukul 11 malam. Ya, soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf saya nak tanya, ada satu kawan saya tanya apa mungkin saudara dia tu, dia pernah bermimpi monyet bersilat. Mimpi lepas tu, daripada mimpi tu satu sekolah tu dia turut pingsan. Adakah dia macam ada kaitan gangguan jin ke ataupun mungkin dari segi mental ke ataupun macam mana? Okey, soalan mengenai mimpi monyet yang bersilat. Okey, sebelum ni juga banyak kali dah kita menjelaskan juga mimpi binatang-binatang buas. Tak kira binatang-binatang buas daripada hutan, mimpi harimau, mimpi buaya, mimpi singa, mimpi ular, mimpi burung-burung, binatang-binatang yang agak kita consider binatang-binatang buas. Ini kebanyakannya terkait dengan gangguan jin.
Cuma gangguan jin tu sama ada gangguan jin sihir ke, gangguan jin saka ke, wallahu alam, sebab maklumat yang diberi oleh Cik Ali juga hanyalah mengenai mimpi binatang, mimpi monyet saja. So kalau tanya saya, lebih baik menasihatkan saudara ataupun kawan tadi tu berjumpa dengan perawat untuk mendiagnose dengan lebih lanjut, dan juga kita cek melalui sesi rawatan ruqyah lah. Okay. Untuk gangguan kepada seseorang tu, kita tidak boleh melihat kepada satu simptom saja. Kita perlu melihat kepada tanda-tanda dan simptom-simptom secara keseluruhan. Ada banyak tanda yang dia alami. So kita kena tanya dia lagi secara detail lah. Okay. So soalan yang ringkas, kita penjawab ringkas. Mimpi-mimpi monyet menari bersilat ni biasanya juga terkait dengan gangguan jin. Okay. Saksina ada nak tambah? Terima kasih Coach. Ada Cik Alip ni menambah soalan, nanti boleh tanya lagi kalau soalan seterusnya. Okey. Okey, saya bagi, biasanya kami akan satu soalan tu akan dijawab oleh Coach Kamarul dan juga dijawab oleh saya dari dua sudut pandangan. Lepas tu nanti boleh tanya lagi lebih lanjut. Okey, sekarang giliran saya. Saya nak bagi jawapan umum. Sebab seperti yang Coach Kamarul kata tadi, itu satu situasi khusus yang dia terlalu ringkas, jadi jawapan pun ringkas. Dia berbeza dengan pesakit tu berdepan dengan peruqyah tu dah rawat beberapa sesi, mungkin kesimpulan yang lebih tepat lagi boleh dibuat sama ada jin saka ke, ain ke, dan ataupun langsung tak ada kaitan mimpi itu dengan penyakit. Jadi yang saya bagi ini jawapan umum. Dalam ilmu ruqyah ni, kalau seorang tu sakit gangguan jin, kalau dia belum jumpa peruqyah pun, biasanya dia akan mengalami dua simptom yang boleh dipecah jadi lebih banyak lah, iaitu satu simptom dalam keadaan tidur, berbagai jenis mimpi, satu lagi simptom dalam keadaan jaga. Dan perkara-perkara ini pernah disampaikan dalam kuliah, Coach Kamarul pun pernah sampaikan simptom-simptom ini dalam kuliah-kuliah sebelumnya. Boleh rujuk balik di video YouTube. Jadi ada dua kategori. Dan tambahan lagi daripada saya, pengalaman saya, biasa kalau orang tu yang saya belum berapa kenal, mungkin pertama kali atau kali kedua saya merawat, saya akan tanya simptom-simptom, dan biasanya kalau yang simptom gangguan jin ni, dia akan ada kaitan dengan mimpi. Dan biasanya apabila perawat, terutama pengalaman saya lah, dan ada beberapa kawannya, apabila kita ruqyah, kadang-kadang sesi yang pertama lagi telah akan ada wujud mimpi-mimpi, atau tu kadang-kadang 2-3 kali sesi dia akan mimpi lebih khusus selepas dari rawatan tu. Dan mimpi-mimpi itu sebenarnya ada petanda dia, tapi yang kita tidak boleh hurai secara terperinci. Contoh dia, kalau ada, lepas saya bacakan ruqyah, lepas tu orang tu beberapa hari kemudian dia mimpi seorang mengangkat beg berbaju putih, muka pontianak, melambai-lambai bawa beg. Lepas tu dia baik, dia rasa ringan badan apa, kemungkinan itu adalah simptom jin itu dah sukarela pergi daripada mendampingi pesakit, dan pesakit itu dah sembuh. Contohnya, dia ada ataupun dia mimpi, tiba-tiba dia mimpi bangunan runtuh. Ada maksud dia tu, ada tafsiran dia yang dia tidak akan perincikan di sini. Tapi kalau dalam buku-buku ruqyah tu, dia ada tu yang menceritakan apa simptom dalam keadaan sedar, apa simptom dalam keadaan tidur. Dia akan beberapa senarai. Dalam buku ruqyah saya yang e-book saya yang saya jual RM20 pun ada saya senaraikan lah simptom di kala jaga dan simptom di kala tidur. Malah dalam kuliah-kuliah online, Coach Kamarul sendiri pun ada ajar tentang ni simptom-simptom. Jadi itu kesimpulan dia, kalau secara umum mimpi-mimpi itu boleh menjadi simptom petanda mungkin ada gangguan jin, tetapi mesti digabungkan, tidak boleh satu simptom sahaja. Dia mesti ada beberapa simptom
digabungkan baru boleh buat kesimpulan. Itu tambahan daripada saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okay, untuk soalan seterusnya, salam Coach and Ustaz Hafiz Sinar. Ada perawat yang pernah beritahu jika pesakit dah mimpi bersetubuh dengan orang tak dikenali dan pesakit yang dah menyusukan baby agak sukar untuk merawat pesakit tersebut. Apa komen Coach dan Ustaz Sinar? Bagaimana nak hadapi pesakit sedemikian? So kalau tanya saya sebenarnya tak ada istilah kita nak kata sukar ataupun senang. Dia sebenarnya bergantung kepada pengalaman dan juga kemahiran diri. Kalaulah kita baru je belajar sebulan ilmu rawatan ruqyah, baru je sebulan menghafal ayat ruqyah, baru je sebulan tamat belajar, semua kes kita akan rasa susah. Okay? Tapi bila kita dah ada pengalaman 10 tahun macam Ustaz Sinar dah pengalaman lebih daripada 10 tahun. So insyaAllah segala masalah-masalah tu bukan kali pertama, dah banyak kali kita hadapi. So insyaAllah dia mudah untuk kita atasi. So kalau tanya saya dan juga lagi satu juga sebagai perawat, kenapa kita nak menetapkan mindset, oh ini gangguan yang berat, ini gangguan yang ringan, ini yang susah untuk dirawat, ini mudah untuk dirawat. Sebenarnya perawat tu sendiri telah meletakkan satu limitation pada kemampuan dia, kemahiran dia. Oh ini penyakit ni susah nak dirawat. So kalau dah mindset dia sendiri, pemikiran dia sendiri yang dah mengatakan bahawa kes ni sukar untuk dirawat, susah untuk disembuhkan, maka memang susahlah jadi dia. Okay? Sebab tu kalau saya sendiri personally saya banyak mengambil jalan yang lebih mudah. So sakit mana yang datang kita rawat. Pesakit yang perawat lain tak mampu nak rawat, saya memang suka kes macam tu. Sebab rawatan ni ada perawat-perawat juga kadang-kadang mereka ni beranggapan sekali rawat selesai. So sebab tu saya kata dia bergantung kepada pengalaman dan kemahiran seseorang perawat tu nak handle pesakit. Kalau tanya saya, sesukar mana pun, serumit mana pun, dia insyaAllah boleh dirawat. Cuma kita kena buat rawatan, kemudian buat rawatan susulan, kita ajar dia amalan-amalan. Dia bukanlah sekali rawat terus selesai. Cuma mentaliti kebanyakan pesakit dan juga kebanyakan perawat-perawat yang baru, bila nak rawat, sekali rawat mesti selesai, mesti sembuh. Then susahlah macam tu. Sebab kita kena faham, bukan perawat yang memberikan kesembuhan, bukan perawat yang boleh bagi garanti sembuh ataupun tidak. Itu semua adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas perawat adalah berusaha dan berikhtiar saja. So jangan kita limitkan pemikiran kita ini kes yang sukar. Bila bila sebagai seorang nafi, seorang perawat, bila tuan dah memang kata ini adalah kes yang sukar, maka perjalanan untuk merawat pesakit tersebut memang akan sentiasa sukar. Sebab dalam pemikiran tu sudah pun ada satu blok yang kata sukar, ini kes rumit, ini kes yang susah. Sebab tu sama je. Kalau kata mimpi bersetubuh, mimpi menyusu, orang kata kes sukar, sama juga. Ada orang bagi tahu sihir orang asli ni susah. Kalau dapat sihir Tok Cha pula lagi susah dan sebagainya. So kalau tanya saya, tak ada istilah susah pun. Dia ianya bergantung kepada pengalaman dan kemahiran kita. Macam saya cakap, ada orang dia belajar taekwondo, baru ambil tali pinggang putih, mungkinlah dia sukar untuk dia bertempur dengan kalau nak bergaduh ke berlawan ke. Tapi kalau dia ada black belt, mungkin dia nak berlawan dengan 2 orang, 3 orang, dia rasa tak ada masalah. Dan black belt pula, kalau dia dah sampai tahap level-level master, dia ada pengalaman, dia ada kemahiran dan sebagainya, skill dan sebagainya, 10 orang nak lawan dengan dia pun dia masih berani lagi, tak susah pun bagi dia. So adakah susah bagi seorang master black belt nak bertempur, nak bergaduh dengan 10 orang? Tak susah. Tapi kalau orang yang baru belajar taekwondo, baru blue belt, white belt, yellow belt, tiba-tiba nak lawan dengan 10 orang, memang situasi itu sangat sukar, sangat rumit. Sebab ruqyah ni, ilmu rawatan ruqyah dalam kita merawat orang ni, kita memerlukan pengalaman, kita memerlukan kemahiran, kita perlukan ilmu. Semua tu kena ada. So
Sebab tu ini yang membezakan antara satu perawat dengan satu perawat. Ustaz Sinar dah merawat berapa tahun? Saya sudah merawat sejak tahun 2010. 2010 sampai sekarang tahun 2024. Almost 15 tahun saya dah merawat. Dah pelbagai macam ragam. Dah macam-macam yang bersetubuh, yang mimpi menyusukan, yang bersilat, yang buka silat, yang menari, yang menyerang, yang buka tomai, semuanya saya dah lalui. So bila kita dah ada pengalaman kes-kes yang macam ni, so insya-Allah dia tak akan menjadi sesuatu perkara yang rumit. So yang kalau nasihat saya, yang pertama sekali tolong clearkan mindset nak mengatakan sakit ni rumit, sukar. Oh ini sihir orang asli, sukar nak dirawat. Sihir Tok Cha Siam, hanya dengan bomoh siam sahaja boleh dirawat. Ini adalah pemikiran-pemikiran sempit orang Melayu kita, pemikiran-pemikiran sempit perawat-perawat kita. Sihir siam mesti susah, perit dan sebagainya. Dia sebenarnya kita sendiri yang kekurangan ilmu, kita sendiri yang kekurangan pengalaman, kita sendiri yang kekurangan lagi kemahiran. Itu saja. So tingkatkan ilmu, tingkatkan kemahiran, tingkatkan pengalaman. Bila tuan dah mula merawat 1000 orang, tuan bagi tuan setakat kes histeria tu, alah, piece of cake sahaja. Ini pengalaman saya lah. Ini juga penjelasan saya. Sebab kebanyakan daripada kita, dia dah start dekat mindset pemikiran kita. Okay, Ustaz Sinar boleh ulas serba sedikit. Kita akan tamat pada pukul 11. Terima kasih Coach. Untuk soalan saudara Hanafi ini, dan bukan juga soalan saudara Hanafi, malam ini banyak soalan-soalan yang cantik. Soalan cantik, soalan-soalan orang yang sudah saya rasa orang-orang yang pernah dah terlibat dalam merawat, tidak pun dia perawat profesional, tetapi dah banyak menuntut ilmu perawatan dan pernah merawat mungkin pelajar di sekolah, jiran-jiran, kawan-kawan. Jadi untuk saudara Hanafi, macam saya biasa nih nama nih di grup juga, yang saya rasa saudara Hanafi ini pun dah mulai Hanafi ni anak murid saya, tamat alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi soalan saudara Hanafi ini, dia ada 2 poin tambahan. Yang pertama, dia ini ada kaitan dengan jawaban Coach Kamarul. Apapun jenis sakit gangguan jin atau sihir kah, daripada Siam kah, daripada Indonesia kah, jin ifrit kah, bila kita meruqyah, kita berdoa kepada Allah. Tidak ada yang sukar bagi Allah. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah, tidak ada lebih kuat daripada Allah, tidak ada, Allah lah yang maha agung. Jadi apapun penyakit jin ifrit kah, malah iblis sekalipun yang muncul, kita berdoa kepada Allah. Tidak ada yang sukar. Jadi itu pertama kita kena set di hati kita, di minda kita. Dan juga itu juga yang kita ajar bagi semangat kepada pesakit. Kita kaitkan dengan akidah dengan Allah. Yang kedua, khusus yang berkenaan dengan mimpi bersetubuh dengan orang tidak dikenali dan menyusu baby ini, sebenarnya bukan kerana mimpi itu dia menjadi sukar, tapi itu adalah petanda bahwa kemungkinan pesakit itu diganggu oleh jin asyik atau jin saka. Jin asyik dan jin saka ini dia secara relatifnya agak sukar, bukan kerana jin itu terlalu kuat atau penyakit itu terlalu kuat, tetapi dia agak sukar kerana sifat penyakit itu. Bila jin jatuh cinta, jin asyik, dia jatuh cinta, kita baca ayat kursi berulang kali pun, dia kesakitan, tetap juga dia cinta dengan pesakit itu. Tetap juga dia tak nak lepas dari pesakit itu. Dia tak, mungkin dia lebih sanggup mati daripada dia melepaskan pesakit. Sebab dah jatuh cinta, asyik, ataupun jin saka, dia anggap pesakit itu keluarga dia. Dia dipiara dari nenek moyang dahulu, ataupun dia punya bapa datuk
jin ni pun dulu berdampingan dengan nenek moyang dari zaman Parameswara, dari zaman Kesultanan Melaka. Jadi dia akan heran kenapa dia dihalau. Sedangkan bagi dia pesakit itu ada keluarga dia. Di sana yang menjadi sukar. Tapi kalau berpengalaman, kata coach, macam saya, kalau saya jumpa situasi begini, pendekatan dakwah. Apabila jin yang jin asyik kah, jatuh cinta kah, jin saka, apabila saya guna pendekatan dakwah, saya berdakwah kepada jin ni secara ringkas. Jin ni pintar, kita jin ni IQ dia cepat tangkap. Kita ajar dia sedikit, dia faham banyak. Ada juga jin yang bodoh lah. Jadi kita berdakwah kepada dia, katakan jin asyik. Jin ada jodoh, setiap makhluk ada jodoh. Cuma jodoh jin adalah bangsa jin juga. Bila kita dakwah dan apabila dia sendiri yang nak pergi, kita tak perlu paksa. Dia nangis-nangis, dia ada insaf, dia percaya dengan ajaran Islam, yang bukan Islam masuk Islam ataupun jin Islam tu, tapi dia bertobat, dia dengan sukarela keluar, pergi daripada tubuh pesakit. Benda tu jadi simple sebab dia sendiri yang sukarela keluar. Tetapi macam mana kita memahami akar masalah, memahami situasi itu yang agak sukar. Bukan kerana jin tu kuat, tetapi macam mana kita memahami, sebab contohnya jin asyik, dia sanggup mati daripada meninggalkan kekasihnya. Jadi bila kita berdakwah, katakan jodoh kamu dengan jin juga, bila jin itu dah sedar, insaf, dia sukarela keluar, selesai masalah. Pesakit tak lagi didampingi oleh jin asyik. Jadi begitulah. Artinya penambah kepada jawapan Coach Kamaru tadi, yaitu perlukan pengalaman. Bila kita banyak pengalaman, lagi yang sukar menjadi lebih mudah untuk kita rawat sakit-sakit seperti ini. Itu dari tambahan daripada saya serahkan semula kepada Coach Kamaru. Silakan Coach. Okey, alhamdulillah untuk soalan yang terakhir daripada Tuan Samzulani. Assalamualaikum Ustaz dan Coach, saya ada satu soalan. Ahad lepas di sekolah saya ada berlaku histeria melibatkan beberapa orang pelajar. Masalahnya ada beberapa orang pelajar yang membantu pelajar histeria, selepas itu nampak lembaga makhluk. Macam mana nak rawat bagi pelajar yang nampak tu Ustaz? Macam mana nak rawat tu tetap sama. Yang pertama sekali, Tuan selesaikan dahulu yang histeria tu dulu. Okay, selesaikan dahulu yang histeria tu. Bila dah selesai, yang mana yang terkesan selepas membantu pegang pesakit yang histeria dan sebagainya tu, mereka pula yang nampak, Tuan perlu rukiahkan juga mereka. Perlukan rukiah juga mereka. So kena cek balik sama ada jin daripada pelajar yang histeria tadi berpindah kepada pelajar yang membantu, ataupun kadang-kala pelajar yang membantu juga memang asalnya sudah pun ada gangguan, sehingga gangguan histeria itu trigger gangguan yang dalam badan untuk timbul dan nampak benda-benda lain. So kalau tanya saya bagaimana nak merawat, pelajar yang nampak tu juga perlu diterapikan dengan bacaan ayat-ayat ruqyah, diberikan air penawar untuk minum dan juga diberikan air penawar untuk mandi, insya-Allah. Kalau tanya saya, jawapan dia kita kena rawat lah. Perawat yang nampak, pelajar yang membantu pesakit semasa histeria tu, bila dia dah nampak jin ada, dia juga perlu dirawat lah, diruqyah, diberi air minum air jampi, disuruh untuk mandi air jampi, dan diajarkan cara-cara balik untuk pagar diri dan benteng diri. Mungkin di saat dia membantu kawan-kawan dia yang histeria, dia tak ada amalkan benteng-benteng diri yang menyebabkan jin daripada pelajar yang histeria tu berpindah kepada dia. Itulah nasihat saya lah. Okay. Mungkin Ustaz Sinar ada nak tambah? Terima kasih Coach. Jawapan saya adalah tambahan kepada jawapan Coach. Okey, untuk ini saya secara panduan umumnya begini. Yang pelajar yang membantu, katakan membantu cikgu tu pelajar, mereka nampak, lepas tu nampak makhluk halus. Mereka ni secara, saya jawapan secara umum dan ringkas, dua kategori. Ada seperti Coach kata, mungkin mereka ni juga sakit. Sakit memang dari asalnya ada pinggan saka, ataupun memang ada sakit ni, jadi mereka boleh nampak kerana mereka sakit. Ada satu pula kategori, mereka nampak kerana jin itu menampakkan diri.
Kalau mereka ramai, ada 5 orang, 5 nampak juga. Bukan seorang saya nampak bahwa mungkin yang pernah saya bagi kuliah dulu, istilahnya jin tu tasyakul, menjelmakan diri. Coba nak menakut-nakutkan pelajar tu. Jadi dua kategori ini dia punya pendekatan. Kalau yang pelajar yang membantu tu juga sakit, seperti kata Coach Kamaru, ruqyah mereka mandikan dengan air ruqyah, bagi mereka minum air ruqyah. Kalau yang sebenarnya mereka tidak sakit tapi jin itu menjelma diri, tasyakul, untuk menakut-nakutkan pelajar-pelajar di sekolah tersebut, maka ajar mereka amalan-amalan pendinding diri. Contohnya ajar mereka doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baca 3 kali pagi, 3 kali petang, atau bila nampak setiap makhluk tu baca doa tu, ajar mereka doa-doa pendinding diri yang ringkas-ringkas. Insya-Allah makhluk itu yang cuba-cuba main psikologi nak menakutkan, bila dibacakan doa seperti tadi atau ayat kursi, makhluk itu akan menghilangkan diri, dia tidak akan berani lagi cuba-cuba main psikologi nak menakut-nakutkan, menjelma. Jadi dua kategori. Kalau yang memang mereka sakit juga ruqyah mereka, kalau mereka tidak sakit cuma jin itu yang memang menampakkan diri yang disebut tasyakul, ajar mereka beberapa pendinding diri, doa-doa yang ringkas, yang pendek untuk pelajar-pelajar itu amalkan. Sebab pelajaran ini penting. Yang pelajar-pelajar berani ini sanggup membantu cikgu menolong, ini akan datang mereka lagi juga yang kita harap untuk membantu kita. Jadi ajar mereka pendinding diri, doa-doa pendinding diri. Boleh ajar seperti yang dalam buku saya, ada yang saya berikan secara percuma, buku saya di grup Telegram Lautan Islam. Itu tambahan daripada saya serahkan semula kepada Coach Kamaru. Silakan Coach. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada peserta-peserta yang memberi soalan, dan alhamdulillah soalan kali ni malam ni juga good soalan. Soalan-soalan tu semuanya menunjukkan tuan-tuan memang ada membantu orang, ada merawat orang. So alhamdulillah dan tahniah saya ucapkan. Teruskan membantu orang, teruskan merawat orang. Mungkin kita bukanlah berhajat nak menjadi perawat hebat. Saya sendiri pun tak pernah pun berhajat nak buka pusat rawatan. So terus terang saya cakap, saya belajar daripada asalnya hanyalah untuk diri saya sendiri dan keluarga saya. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, semoga dengan keberkatan ilmu, keberkatan menuntut ilmu, keberkatan daripada guru, maka ilmu yang saya pelajari itu berkembang dan sehingga mencampakkan diri saya ke dalam bidang rawatan sampai ke tahap saya buka pusat rawatan dan sebagainya. So kalau tanya saya, memang tak pernah termimpi saya nak buka pusat rawatan, apatah nak menjadi seorang rohi, sedangkan saya seorang background engineering, saya bukan orang agamawan dan sebagainya. So kalau tanya saya personally, daripada dulu Quran ni jauh daripada saya. So tapi alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, dengan ada ujian-ujian yang berlaku kat atas diri saya yang menyebabkan saya terus belajar ilmu ni, dan alhamdulillah saya juga telah menyampaikan sedikit kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. So saya serahkan kepada Ustaz Sinar sebagai kata-kata penutup sebelum kita tutup majlis pada malam ni. Terima kasih Coach, dan terima kasih kepada semua peserta, terutama yang memberikan soalan, yang bertanya soalan-soalan malam ni. Cantik soalan-soalannya, menunjukkan soalan-soalan orang yang dah mulai berpengalaman melibatkan diri dalam ruqyah. Tahniah kepada anda semua, semoga Allah berikan hati anda istiqamah untuk terus belajar dan terus menimba ilmu. Dan seperti juga saya ada pengalaman sedikit, ada persamaan dengan Coach Kamaru, tapi dari sudut saya asalnya tidak ada rancang nak ajar orang ramai ilmu ruqyah ini. Sebenarnya saya ada satu anak murid yang lebih kurang sebaya dengan saya. Dia dulu seorang mu'alaf. Dia dulu waktu saya remaja dia bukan Islam. Lepas tu bila saya sudah bekerja, saya jumpa dia semula, dia Islam. Saya ajar dia, saya rawat dia punya keluarga, lepas tu saya ajar dia. Sepatutnya dia lah yang menjadi orang di depan, membawa perguruan ilmu saya ini. Dialah yang menjadi orang utama mengembangkan. Cuma Allah, rancangan Allah
yang mengatasi rancangan kita manusia. Dia telah meninggal dunia lebih awal. Dia dan mengingatkan saya punya anak murid ini yang sepatutnya dialah yang membawa perguruan sinar ruqyah ini dan mengajar orang dan merawat orang, tapi dia sudah meninggal dan belum sempat lagi dicari pengganti. Ada punya adik dan dia punya anak buah pula tidak dapat sempat belajar seperti dia. Jadi saya terus buat keputusan saya lah yang ke depan mengajar. Mungkin nanti insya Allah satu masa nanti ada orang lengkap pelajaran dia bolehlah bawa pendekatan ruqyah saya ni, sinar ruqyah ni kepada masyarakat dan dia pula mengajar kepada masyarakat. Jadi itu antara sharing pengalaman saya pula. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Soma. Ilmu ini termasuk juga ilmu ruqyah syariah ini adalah rezeki. Ada orang berminat belajar tapi sampai sekarang pun tak sempat belajar. Ada orang terdetik di hati nak belajar, Allah takdirkan dia berkesempatan belajar berbagai ilmu ruqyah yang dasar dan yang mendalam. Jadi kita bersyukur kepada Allah, ucapkan alhamdulillah, dan siapa yang rasa ini memang terkesan rasa program ni bagus, ruqyah, kuliah ruqyah setiap minggu, setiap tahun, berilah sumbangan seikhlas hati ke dalam grup kita ni kepada kami yang mengajar. Tapi kalau memang kita yang hadir peserta pun orang-orang susah, kita memang tidak ada paksaan, tidak ada, ini adalah kuliah percuma, tidak ada ditetapkan baik kadar bayaran. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Soma dan memohon maaf, pertama ada yang peserta-peserta baru belum berapa kenal dengan kami. Kami bukan orang yang terlalu pandai, kami bukan tahap tok guru, grandmaster, black belt 3, 4, 5 dan tidak. Kami ada belajar ilmu ruqyah dan kami berkongsi ilmu ini agar lebih banyak masyarakat, lebih ramai masyarakat dapat tahu ilmu ruqyah dan amalkan dan menghindari ilmu-ilmu yang meragukan, ilmu-ilmu rawatan-rawatan perbomohan. Jadi itu dari kami. Saya memohon maaf sekiranya saya orang Sabah, sekiranya ada bahasa saya yang kedengaran kasar di telinga para peserta, dan juga saya mengucapkan semula lagi terima kasih kepada yang hadir. Dengan itu saya serahkan majlis kita ini untuk penutup kepada Coach Kamarul Azli. Silakan Coach. Okay, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Sinar. So yang mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yang buruk itu datang daripada kelemahan kami berdua. Okay, sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Saya tutup majlis pada malam ni dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okay, alhamdulillah selesai untuk sesi kuliah pada